Alhamdulillah. Begitulah ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Ali. Barakallahu fiik. Hada sautun minas sama', kata Arab. Suara daripada langit yang menggegarkan hati-hati manusia. Ya Rabb. Semoga terubatlah hendaknya jiwa dan raga kita dengan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala highlightkan isu berkaitan dengan kerajaan, seperti mana disebut oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi. Kerajaan maksudnya memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bermula dengan Allah memberitahu kepada manusia perihal kejadian dan juga kematian manusia. Dua-dua itu adalah makhluk. Hidup juga makhluk, mati juga makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala mahukan manusia dalam fatrah hidup dan mati itu adalah proses untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan ahsanu amala. Siapa di antara kita yang boleh present di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik watak, dengan mencedok segala ajaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Quran. Surah ini saudara ada nama lain yang disebut oleh Imam Abu Daud bahawa juga dinamakan dengan surah Al-Mujadilah. Kita ada surah Al-Mujadalah, ini surah Al-Mujadilah. Bila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa dinamakan dengan Al-Mujadilah? Kerana surah ini akan mempertahankan tuannya ketika bersendirian di alam barzakh. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, dia bukan sekadar bacaan, bukan sekadar membuka lembaran-lembaran wahyu ini, tetapi sejauh mana surah yang dibaca itu dapat dihayati. Bak kata Said Qutb, al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah satu kurniaan nikmat yang paling besar. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mahukan kita buat persiapan dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17 pada halaman 282 yang kita bacakan sebentar tadi, digelar juga sebagai surah Bani Israel. Allah mengingatkan kepada kita pada surah pertama, surah Musabbihat ini, ada dua surah Makkiyah, surah Musabbihat iaitu surah Al-Isra dan juga surah Al-A'la di hujung nanti. Di tengah-tengahnya nanti ada surah Musabbihat bermula dengan tasbih. 5 surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Apakah isi yang dibacakan sebentar tadi tuan-tuan sekalian? Allah menyeru, Allah memuji kepada dirinya. Kita memuji pada Allah yang menjalankan hamba-Nya pada malam Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengingatkan kepada kita dalam surah ini tentang Bani Israel sebagai salah satu kaum yang telah diberikan hidayah, diberikan kitab, dan apakah ringkasan sinopsis kepada kitab Taurat yang diberikan pada mereka? Bertawakallah kepada Allah. Itulah juga yang ingin kita sama-sama hidupkan pada waktu ini. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita selalu bertasbih, memuji agar Allah memberikan keberkatan kepada diri kita, keluarga, masyarakat dan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga. Lebih daripada itu, apabila ditawarkan kepada Bani Israel bahawa sebenarnya kalau zaman ini kamu masih lagi ingin berpegang pada Taurat, ada satu kitab yang aqwam, yang pasti akan mendirikan, yang akan membangkitkan, yang akan melonjakkan apa kualiti yang sedang dibuat, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran yang memberi khabar gembira kepada tuan-tuan yang beriman, yang sentiasa beramal soleh. Jangan sekadar beriman tetapi tidak mahu membuat amal soleh, ataupun beriman tetapi membuat perkara-perkara yang merosakkan dengan pangkat, kuasa, harta yang ada. Bukan itu yang diperlukan, kerana itulah yang menghancurkan Bani Israel 2 kali. Dan kita tidak mahu ia hancur kepada negara yang kita sayangi selepas 64 tahun kita merdeka. Sudah tentunya sahabat disekolahkan, diingatkan dengan surah Al-Hadid pada muka surat 537. Kita baca bersama untuk kita hayati bertasbih kepada Allah.